Pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar di tepi perigi. Warisan bangsa jangan dilupa, sastra Melayu tinggi nilainya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Guru bertaraf dunia. Salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan kepada penonton-penonton sekalian. Baiklah, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengadakan satu sesi temu bual santai bicara. Baiklah, pada sesi temu bual santai bicara pada hari ini kami akan membincangkan tentang satu karya yang tidak asing di telinga masyarakat di Malaysia, iaitu karya Hang Tuah. Baiklah, secara umumnya hikayat ini merupakan karya epik yang menggambarkan kehidupan nilai dan pemikiran masyarakat Melayu. Watak utama dalam karya ini adalah Hang Tuah itu sendiri. Baiklah, persoalannya, siapakah Hang Tuah? Hang Tuah merupakan seorang pahlawan yang terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaan serta kesetiaannya kepada raja. Dalam konteks masyarakat Melayu lama, terdapat beberapa kepentingan utama yang dapat dilihat melalui kisah Hang Tuah. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita memasuki topik ini secara mendalam, alangkah baiknya saya sendiri sebagai moderator pada hari ini akan memperkenalkan diri saya. Nama diberi Ismailis Ibrahim bin Ismail dari option BM3 SJKC kumpulan 1 ambilan Ogos 2025 sehingga Julai 2030. Baiklah, di sebelah kanan saya segap dan kacak orangnya, yaitu saudara Jeremy. Baiklah saudara Jeremy, bolehkah memperkenalkan serba sedikit mengenai diri Anda? Terima kasih kepada saudara Isma atas pengenalan tentang saya tadi. Jadi saya akan membuat pengenalan tentang sendiri lagi. Saya Jeremy Hon Ching Yen, berasal dari Kudat, Sabah. Salam Sabah Maju Jaya. Sabah di era Bayu membawa harapan baru. Jadi saya berada di Kudat, di mana dia terletak paling utara di bagian Sabah. Di Kudat terkenal dengan suka mengayau, matunggung. Di Matunggung ada gong yang sangat besar yang menjadi simbol ya, menjadi simbol untuk Kudat. Saya serahkan kembali kepada ahli panel saudara Isma. Baiklah, terima kasih saudara Jeremy. Baiklah, saudara di sebelah Jeremy, saudara Aaron. Baiklah saudara Aaron, bolehkah memperkenalkan lebih banyak lagi tentang diri saudara sendiri? Dipersilakan. Terima kasih moderator Isma dan juga rakan panel 1 saudara Jeremy Kunjungyen. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Aaron Wong Cicung yang sekarang menetap di Geningau tetapi berasal daripada Beaufort, yaitu satu daerah yang terkenal dengan buah limau. Baiklah, kini saya berumur 20 tahun dan saya dulu bersekolah di SM St. Paul Beaufort dan meraih keputusan yang boleh dikatakan cemerlang sehingga saya dapat menginjakkan kaki saya ke tempat ini, yaitu IPG Kampus Geningau, dan merupakan option bahasa Melayu kumpulan 1 bahasa Melayu SJKC kumpulan 1 ambilan 2530. Baiklah, nampaknya kedua-dua orang panel kita yang kita jemput pada hari ini bukanlah calang-calang orangnya. Kedua-dua ahli orang panel kita ini merupakan mahasiswa yang memperolehi dekan pada semester lalu, betul bukan? Baiklah, selesai sesi pengenalan diri, kini kita akan memasuki untuk sesi mengenai karya yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu hikayat Hang Tuah. Baiklah, hikayat Hang Tuah merupakan salah satu karya agung dalam kesusasteraan Melayu tradisional yang terkenal dan mempunyai nilai sejarah serta budaya yang tinggi.
Hikayat ini dipercayai ditulis sekitar abad ke-17 dan dikategorikan sebagai karya epik Melayu yang mengisahkan tentang kehidupan, perjuangan serta kesetiaan seorang pahlawan yang dikenali sebagai Hang Tuah. Baiklah, saudara Jeremy dan Aaron, bolehkah kedua-dua saudara menerangkan mengenai sinopsis mengenai hikayat Hang Tuah ini? Dipersilakan salah seorang daripada kedua-dua saudara. Menurut pemahaman saya yang telah saya baca berkenaan dengan hikayat Hang Tuah ini, hikayat Hang Tuah ini menceritakan tentang seorang pahlawan yang mempunyai berbagai kemahiran kuasa, seperti mampu bermain pedang dengan hebat, mempunyai kuasa yang boleh menetralkan air alkohol menjadi air putih biasa. Hebat bukan? Di sini dia juga telah beliau Hang Tuah juga telah menunjukkan kebijaksanaannya dalam berbagai situasi dalam karya ini. Beliau juga merupakan seorang yang taat kepada raja dan berbagai lagi yang mungkin kita akan telusuri lebih dalam lagi berkenaan dengan itu selepas ini. Dan ceritanya itu bermula daripada raja yang ingin berkawin dengan seseorang, yang dimana apabila perkawinan itu dijalankan, raja tersebut menetapkan masa untuk perkawinan tersebut, yang dimana masa-masa tersebut terdapat banyak masalah-masalah yang datang, yang dimana Hang Tuah yang membantu pada suatu ketika itu dengan menggunakan segala kekuatan dan kemampuan yang dia ada. Terima kasih saudara Aaron. Baiklah, secara umumnya apa yang kita dapat lihat, hikayat ini ia menggambarkan kehidupan, nilai dan pemikiran masyarakat Melayu lama. Watak utama dalam hikayat seperti saudara Aaron nyatakan sebentar tadi, iaitu Hang Tuah, merupakan seorang pahlawan yang berani dan bijaksana dan sanggup berkorban terhadap negara dan berkorban kepada rajanya. Baiklah, dalam konteks masyarakat Melayu lama terdapat beberapa kepentingan utama yang kita dapat lihat dalam hikayat Hang Tuah. Oleh itu dipersilakan saudara Jeremy untuk menyatakan tentang apakah kepentingan yang terdapat dalam hikayat Hang Tuah ini untuk dibicarakan kepada masyarakat kini. Baiklah, terima kasih saudara Isma dengan saudara Aaron atas pengisian yang sangat-sangat menarik tadi. Jadi bagi saya kepentingannya yang pertama yaitu hikayat Hang Tuah ini memain peranan untuk mencerminkan budaya Melayu lama kepada zaman kini, di mana zaman kini ataupun saya akan lebih khususnya kepada pengkarya sastra, mereka akan lebih belajar tentang kebudayaan ataupun kehidupan apabila zaman-zaman Melayu Melaka, tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka perang, serta adat istiadat mereka. Hal ini menyebabkan para penulis sastra akan lebih menghasilkan produk yang lebih menarik dan berrelevan kepada apa yang ada dekat negara ini, supaya kita lebih mempunyai hubungan ataupun pengetahuan yang lebih luas dan ketat ataupun erat dengan negara sendiri. Itu saja. Kami telah menyatakan tentang kepentingan sastra hikayat Hang Tuah kepada masyarakat. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Aaron untuk menerangkan pula tentang apakah kesan dan implikasi dalam mempelajari sastra, terutamanya dalam sastra yang kita bincang pada hari ini, yaitu hikayat Hang Tuah. Boleh berikan sedikit penjelasan dan pencerahan? Silahkan saudara Aaron. Terima kasih saudara Isma berkenaan dengan soalan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, terdapat berbagai implikasi atau kesan jika sastra atau lebih kita kenali sebagai hikayat Hang Tuah. Sastra ini merupakan sastra agung, karya agung yang perlu dititik beratkan di dalam setiap jiwa masyarakat pada masa kini. Dan jika
hikayat ini atau karya-karya agung seperti ini tidak diterapkan di dalam masyarakat kita, lebih lagi kepada generasi pada masa kini, mereka akan lupa berkenaan dengan saluran budaya yang telah diberikan kepada kita, yang telah diturunkan dari nenek moyang kepada kita berkenaan dengan sastra-sastra dahulu kala berbanding dengan sastra-sastra pada masa kini. Mereka juga mungkin akan lebih cenderung terpengaruh dengan budaya-budaya di luar yang dimana seperti yang telah dikatakan sebelum ini berkenaan dengan wayang-wayang seperti Frozen dan juga Cinderella seperti itu. Murid-murid ataupun lebih kita kenali sebagai generasi pada masa kini, mereka lebih cenderung lebih seronok menonton wayang-wayang seperti yang telah saya katakan tadi berbanding dengan karya-karya agung yang telah dikaruniakan kepada kita, yang dimana hal ini dapat menyebabkan karya-karya seperti hikayat Hang Tuah ini dilupakan oleh seluruh generasi, yang menyebabkan hikayat ini hilang di telan sang. Baiklah, namanya penjelasan yang menarik daripada saudara Eren. Baiklah, seterusnya kita pergi ke sesi seterusnya. Dalam temu berbicara pada hari ini adalah dalam mengkritik mengenai apa yang terdapat di dalam hikayat Hang Tuah. Tetapi sementara itu saya akan terangkan jenis kritikan yang akan dibawakan daripada kami pada hari ini. Kritikan yang kita akan bawa pada hari ini adalah mengenai kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan adalah apabila kita mengkritik sesuatu karya itu, kita menyanjunginya. Dari contohnya dalam hikayat Hang Tuah kita dapat lihat bahwasanya Hang Tuah yang mempunyai sifat keberanian itu yang kita kritik, itu yang kita sanjung mengenai tokoh dan watak seperti Hang Tuah dalam hikayat ini. Baiklah, saya serahkan kepada mana-mana ahli panel untuk memulakan pembicaraan mengenai kritikan kita, mengenai kritikan sanjungan kita pada hari ini. Dipersilakan. Siapa? Jadi, silakan saudara Jen. terima kasih. Oke, jadi dalam hikayat Hang Tuah ini yang paling saya sanjungi ada dua. Yang pertama yaitu dia merupakan bulu balang Melaka yang berani. Saya masih ingat lagi ada satu kata dari Hang Tuah yang memberikan kesan sangat besar kepada saya. Hai perlantah pencuri, akulah yang bernama Tun Tuah Hulu Balang Raja Melaka, dan aku datang ini hendak membunuh engkau. Aku dititahkan sering bertarung kerana engkau sangat pencuri di dalam negeri Majapahit ini. Amat berdebar jantung kan. Betul. Sebagai seorang hulu balang Melaka, Tun Tuah digambarkan seorang pahlawan yang mempunyai sifat keberanian yang jarang-jarang dimiliki oleh orang lain. Keberanian Hang Tuah terselah apabila beliau turun dari peseban menyahut cabaran penjurit untuk bertarung di hadapan Betara Majapahit dan Raja Melaka. Sambil menyingsing tangan baju dan memegang hulu keris panjangnya, Hang Tuah menyatakan bahwa penjurit merupakan seorang pencuri di negeri Majapahit. Hang Tuah membunuh penjurit kerana penjurit ini merupakan pencuri yang seringkali mencuri dan membuat onar di negeri Majapahit. Sedangkan Hang Tuah ini menggambarkan bahwa beliau merupakan seorang yang amat berani. Jadi saya akan masuk ke sanjungan yang kedua, yaitu beliau merupakan seorang yang sangat taat kepada negara dan raja. Saya bukan saja berdebar, tetapi mendapat motivasi dan mempunyai perasaan sangat membara kepada negara kerana sifat taat kepada raja dan negara wajar dijunjung tinggi. Seorang yang mempunyai sifat nasionalis yang utuh dalam dirinya akan sentiasa menumpahkan taat setia kepada raja dan negara. Sifat ini dijemalkan melalui kepatuhan seorang rakyat, terutamanya dalam mengalas tugas melindungi keselamatan raja dan negara dari sebarang ancaman musuh. Hal ini adalah bagi memastikan keamanan dan kedaulatan raja serta negara terjamin dalam keselamatan. Sekiranya seseorang ini menderhaka kepada raja dan negara, maka keamanan dan keharmonian hidup
negara tidak akan tercapai, malah mungkin akan berlaku keporak-perandaan ataupun memberontak dalam negara. Ini akan memudahkan musuh-musuh negara mengambil kesempatan di atas situasi tersebut. Contohnya, saya akan memberikan satu contoh, yaitu ketaatan hang tua kepada raja dan negara dapat dilihat dengan jelas apabila beliau sedaya upayanya melindungi keselamatan dan kedaulatan Raja Melaka sewaktu berada di Majapahit. Itu saja daripada saya. Apa kata dengan saudara Aaron? Pak, saya bersetuju dengan pandangan yang telah dilontarkan oleh Jeremy tadi dengan kritikan sanjungan, yang dimana kritikan sanjungan ini merupakan sesuatu kritikan yang kita kritik, tetapi kritik dari segi apa yang kita sanjung berkenaan dengan karya tersebut. Benar kan, moderator? Benar ya itu saudara Aaron. Baiklah, saudara Aaron, sebentar tadi Jeremy telah menyatakan mengenai kritikan sanjungan. Baiklah, kini apakah pula pandangan daripada saudara Aaron mengenai hikayat Hang Tuah ini? Dipersilakan saudara. Baiklah, terima kasih moderator kita, saudara Isma, dan terima kasih juga kepada saudara Jeremy atas penerangan berkenaan dengan dua kritikan sanjungan yang telah diberikan oleh saudara Jeremy. Baiklah, menurut pandangan saya, apa yang saya tahu berkenaan dengan hikayat Hang Tuah ini, hikayat Hang Tuah ini lebih kita tujukan kepada Hang Tuah. Hang Tuah ini merupakan seorang yang sangat bijaksana. Di mana kita dapat lihat bijaksananya, di mana apabila Hang Tuah ini dia ingin berlawan ataupun bertarung dengan Tamin Sari, yang dimana Tamin Sari ini merupakan seorang yang sangat yang jahat dan juga merupakan musuh Hang Tuah. Dan apabila berlakunya berkelahian di situ, Hang Tuah menyadari bahwa Tamin Sari ini kebal terhadap serangan-serangannya, di mana serangan-serangannya itu kebal akibat daripada keris yang dimiliki oleh Tamin Sari itu sendiri. Jadi dengan menggunakan kebijaksanaan yang ada dalam Hang Tuah ini, Hang Tuah menyadari bahwa keris itu yang menyebabkan Tamin Sari itu kebal terhadap serangan. Hang Tuah pun menipu daya Tamin Sari ini dengan memujuk Tamin Sari untuk bertukar keris yang ada pada diri Hang Tuah ini dengan keris yang ada pada Tamin Sari, yang dimana keris Tamin Sari ini mempunyai kekuatan untuk kebal terhadap serangan-serangan. Dan mereka pun Hang Tuah pun memujuk Tamin Sari, sehingga Tamin Sari pun memberikanlah kerisnya kepada Hang Tuah, dan Hang Tuah memberikan kerisnya kepada Tamin Sari, yang dimana keris tersebut telah memberikan kekuatan kekebalan tubuh kepada Hang Tuah itu sendiri. Dan apabila berlakunya perlawanan di situ, Hang Tuah memenangkan perlawanan antara Tamin Sari dan Hang Tuah. Di sini kita dapat lihat bahwa kebijaksanaan Hang Tuah dalam menukarkan ataupun memujuk Tamin Sari ini menyebabkan beliau dapat memenangkan pertandingan tersebut dengan cara mengambil keris yang dapat memberikan kuasa kepada Hang Tuah di situ. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan kepada sanjungan kedua, yaitu Hang Tuah ini seperti yang telah saya katakan tadi, dia merupakan seorang yang bijak. Dia juga turut merupakan seorang yang tangkas bermain senjata, seperti yang telah saya katakan tadi, yang telah saya sanjungi berkenaan dengan Hang Tuah ini. Dia tangkas bermain senjata dan mampu mengalahkan banyak musuh-musuhnya yang datang kepada dia, seperti yang telah saya katakan tadi, Tamin Sari, di mana apabila mereka berlawan tersebut, Hang Tuah melompat bergerak ke kiri ke kanan dan menunjukkan kekuatan atau keelahian dia dalam menggunakan senjata-senjata seperti kerisnya itu, yang dimana kehebatannya ini menyebabkan Hang Tuah ini mudah untuk memenangi apa-apa saja pertarungan ataupun perlawanan dari segi musuh dan juga diri sendiri, yang dimana Hang Tuah mampu bermain berbagai senjata seperti keris, tombak, dan senjata-senjata pada masa dahulu kala hingga masa kini. Dan ya, saya sangat sanjung dengan Hang Tuah ini karena dia memberikan motivasi yang sangat hebat berkenaan dengan apa yang dia miliki dalam dirinya, seperti apa yang telah Jeremy katakan tadi dan juga yang telah saya perlihatkan tadi. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih saudara Aaron atas kritikan sanjungan yang dijelaskan amat jelas dan amat menusuk hati.
Penjelasan daripada saudara Jeremy dan Aaron tadi telah membuka buah fikiran saya untuk meneruskan soalan yang seterusnya. Baiklah, untuk soalan seterusnya, apakah kritikan sanjungan yang dari kritikan salah satu daripada saudara Beden sahaja yang saya ingin mendengar soalannya. Apakah kritikan sanjungan yang dapat diambil melalui konflik mengenai konflik Hang Tuah dan rakan baiknya sendiri, iaitu Hang Jebat, di mana dalam cerita dalam hikayat ini menceritakan bahawa Hang Tuah berlawan dengan rakan baiknya sendiri, iaitu Hang Jebat, kerana Hang Jebat telah menderhakai raja. Baiklah, daripada salah seorang ahli panel kita pada hari ini, bolehkah terangkan mengenai kritikan sanjungan yang dapat kita ambil mengenai daripada peristiwa ini? Baiklah, silakan. Kalau bagi saya, berkenaan dengan Hang Jebat yang telah menderhaka kepada raja, di sini kita dapat mengambil kritikan sanjungan, yaitu di mana walaupun Hang Jebat dan juga Hang Tuah ini merupakan rakan yang akrab, yang sama-sama dahulunya junjung tinggi terhadap raja, tetapi Hang Jebat telah pun berderhaka kepada raja. Tetapi di sini kita dapat lihat bahwa saya sangat menyanjung dengan Hang Tuah, bahwa Hang Tuah tidaklah mengikuti apa yang dilakukan oleh Hang Jebat tersebut, yaitu menderhakai raja, melainkan Hang Tuah sendiri tetap taat setia kepada rajanya sendiri. Kita dapat lihat di sini bahwa dia sanggup melawan rakan baiknya sendiri demi untuk mempertahankan atau menjunjung tinggi rajanya itu. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa saya sangat menjunjung tinggi terhadap Hang Tuah ini dengan kesetiaan yang diberikan kepada rajanya. Baiklah, terima kasih saudara Aaron. Baiklah, untuk soalan seterusnya kepada saudara Jeremy. Menurut pandangan daripada saudara Jeremy, adakah wajar perbuatan tersebut, wajar perbuatan mengenai walaupun kita tahu bahwasanya raja dia telah membuang Hang Tuah sehingga menyebabkan terdengar di telinga Hang Jebat, yang menyebabkan Hang Jebat berasa marah terhadap perbuatan raja pada ketika itu, iaitu dengan membuang Hang Tuah dengan melucutkan jawatannya sebagai Laksamana Melaka. Tetapi dengan pembelaan yang diberikan oleh Hang Jebat, tetapi Hang Tuah pula yang melawan Hang Jebat tersebut, kerana menurut Hang Tuah tidak baik untuk menderhakai raja, kerana raja merupakan satu simbol yang tertinggi dan bentuk kedaulatan yang tertinggi dalam sesebuah negara. Adakah wajar perbuatan Hang Jebat, wajarkah perbuatan Hang Tuah dalam mempertahankan raja? Terima kasih kepada saudara Isma. Jadi bagi pembicaraan ini saya akan memberikan pandangan saya berdasarkan dua nilai, yaitu nilai moral dengan nilai undang-undang. Jadi dalam nilai moral, disebabkan Hang Jebat dengan Hang Tuah, mereka merupakan sahabat ataupun sahabat sejati begitu. Tetapi apabila berlakunya ketidaksetiaan oleh Hang Jebat terhadap rajanya, Hang Tuah dia melawan ataupun menumpaskan Hang Jebat kerana Hang Tuah terikat dengan undang-undang yang pada kerajaan itu. Hal ini bagi nilai moral adalah tidak wajar, kerana yang salah itu pada raja dan perbuatan Hang Jebat itu merupakan perbuatan yang sangat wajar. Tetapi pada pandangan nilai undang-undang pula, seperti yang saya cakap tadi, Hang Tuah telah disekat ataupun diikat dengan undang-undang dalam kerajaan itu. Jadi 100%-nya Hang Tuah mestilah mengikuti kata-kata raja, biarpun Hang Jebat merupakan sahabat dia. Jadi pada nilai undang-undang pula, ini merupakan perbuatan yang wajar yang harus dilakukan oleh Hang Tuah.
Allah, penjelasan yang amat menarik yang diberikan daripada saudara Jeremy sebentar tadi. Baiklah, dengan kita pergi ke sesi terakhir. Baiklah, sebentar tadi kita dapat lihat bahawasanya dalam hikayat Hang Tuah ini menggambarkan satu kehidupan dalam masyarakat lalu dan sejarah hidup. Dia pun dinamakan sebagai hikayat Hang Tuah kan. Maksudnya sejarah hidup Hang Tuah dalam menggambarkan Hang Tuah ini sebagai seorang yang berani, yang bijaksana, yang taat kepada raja demi menjaga kedaulatan sesebuah negara tersebut. Baiklah, kita memasuki ke sesi yang terakhir, iaitu langkah-langkah dalam memartabatkan kebudayaan dan sastera agar ianya kekal, tidak ditelan zaman. Baiklah, salah seorang daripada ahli panel, boleh siapa yang ingin menggunakan penjelasan yang ringkas sahaja. Saya gunakan. Jadi bagi saya langkah-langkah saya akan berikan dua, yaitu dari segi guru latihan, yaitu kami sendiri sebagai pelajar IPG, Institut Pendidikan Guru. Kita sebagai guru latihan bukan saja kita belajar bagaimana menjadi guru, tetapi kita harus juga belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang memberi impak yang sangat besar kepada kanak-kanak ataupun generasi muda. Karena kita pada masa depan akan menjadi guru, kita memainkan peranan sebagai pemimpin untuk memartabatkan sastra ataupun kebudayaan. Jadi kita boleh membuat video ataupun rencana majalah yang menarik, kita menyebarkan kepada orang lain, biarpun di luar negara, biarpun di luar negara sendiri, tetapi lebih bagusnya di kalangan berdekatan seperti keluarga ataupun sepupu-sepupu yang masih muda, agar mereka akan lebih cenderung ataupun lebih peka kepada benda ini, dan mereka akan mewarisinya ataupun menyebarkan juga. Seterusnya saya akan memasuki kepada maafkan saya saudara Jeremy, saya tidak masa mencemburui kita. Baiklah, terima kasih daripada pandangan perspektif daripada saudara Jeremy, tapi alangkah baiknya kita mendengar juga daripada pendapat daripada saudara Eren. Baiklah saudara Eren, apakah langkah yang patut diambil? Ringkas saja saudara Eren, tidak perlu. Bagi saya langkah yang perlu diambil untuk memartabatkan karya, kita kembali lagi kepada karya hikayat Hang Tuah ini yang kita sanjungi sangat-sangat dengan karya ini, di mana langkah yang kita boleh ambil yaitu setiap daripada diri kita ini haruslah menanam semangat, yang dimana semangat itu untuk mengekalkan kebudayaan dan juga hikayat-hikayat, bukan saja hikayat Hang Tuah ini, tetapi juga hikayat-hikayat lain, dan juga bukan saja hikayat, tapi juga prosa dan juga cerpen dan sebagainya yang datang daripada tempatan, yaitu negara kita sendiri, di mana kita haruslah mengekalkannya dengan cara kita menyebarkan atau menceritakan atau memberitahu kepada halayak ramai berkenaan dengan karya ini, agar mereka juga tahu ataupun mengambil berat atau mengambil tahu ataupun lebih kepada membaca karya ini, agar diri mereka itu tersemai jiwa berkenaan dengan karya-karya dalam negara kita yang dapat memberikan banyak manfaat, lagi lebih-lebih lagi yang datang daripada karya Hang Tuah ini, yaitu Hang Tuah yang memberikan banyak pengajaran kepada diri kita, generasi yang akan datang, dan juga semua orang yang membaca karya tersebut. Terima kasih saudara Eren. Nampaknya dengan penjelasan yang diberikan daripada saudara Eren sebentar tadi, kini kita memasuki dalam sesi penggulungan. Baiklah, sebentar tadi kan kita telah mendengar mengenai apakah kepentingan dari yang dibawakan oleh saudara Jeremy sebentar tadi kan, saudara Jeremy. Seterusnya implikasi dan kesan mengenai hikayat Hang Tuah ini. Seterusnya kita mendengar juga mengenai kritikan. Kritikan sanjungan, ada 4 ya kritikan sanjungan yang dibawakan daripada dua kritikan sanjungan salah satu ahli panel.
Kemudian kita akhiri dengan sesi pemberian langkah, apakah langkah yang baiklah. Sebagai rumusan, hikayat Hang Tuah merupakan sebuah karya agung dalam sastra Melayu tradisional yang syarat dengan nilai budaya serta pemikiran masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Hikayat ini bukan sahaja mengisahkan kepahlawanan seorang tokoh yang terkenal, Hang Tuah, malah turut menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, seperti yang dijelaskan oleh saudara Jeremy dan Aaron sebentar tadi dalam kritikan sastra. Yang saya dengarnya pun dia seperti membawa kita kepada masa lampau. Baiklah, dalam hikayat ini juga kita dapat belajar juga kan nilai murni seperti sebentar tadi yang dijelaskan. Terdapat banyak sekali nilai murni. Ya, contohnya seperti kesetiaan kepada raja, seperti yang tadi, keberanian dan mempertahankan maruah negara serta semangat persahabatan yang kuat antara Hang Tuah dan Hang Jebat sebentar tadi. Baiklah, namun begitu, hikayat ini juga membuka ruang kepada kritikan dan perbincangan seperti sebentar tadi yang kita berbincang, terutamanya melalui konflik antara Hang Tuah dan Hang Jebat. Betul tadi? Oleh itu, terdapat pandangan yang menganggap Hang Tuah sebagai simbol kesetiaan dan mutlak kepada raja, manakala Hang Jebat pula sering dilihat sebagai lambang keberanian menegakkan keadilan. Secara keseluruhannya, hikayat ini bukan sekadar kisah kepahlawanan, tetapi juga menjadi sumber penting untuk memahami nilai, pemikiran, identiti masyarakat Melayu. Karya ini terus relevan untuk dikaji kerana ia memberikan pengajaran tentang kepimpinan, kesetiaan serta mempertimbangkan antara ketaatan dan keadilan dalam kehidupan. Oleh itu, jelaslah bahawa hikayat Hang Tuah merupakan khazanah sastera negara yang sangat bernilai dan amat perlu kita menitik beratkan mengenai hikayat ini. Baiklah, semoga puan bicara pada hari ini dapat membuka mata dan hati untuk agar pendengar-pendengar di luar sana dapat memperkasakan lagi kesastraan dan kebudayaan kita di Malaysia agar tidak ditelan zaman. Seperti yang dikatakan saudara Aaron sebentar tadi, tak kenal maka tak cinta. Janganlah kita kita termakan dengan agenda-agenda daripada budaya-budaya barat. Kita ada budaya kita sendiri. Budaya kita sendiri membentuk identiti nasional kita sebagai masyarakat Malaysia dan masyarakat Melayu. Oleh itu, sebelum kita mengakhiri sesi soal bicara kita pada hari ini, saya ingin mengakhiri sesi pada hari ini dengan sebuah pantun. Baiklah. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih, harum baunya. Jika ada silap dan kekhilafan kami, mohon maaf seterusnya. Salam hormat dan terima kasih kepada yang mendengar sampai akhir. Sekian, wal taufiq wal hidayah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.